Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema indahnya warisan kita, tajuk peliharalah warisan kita, standard pembelajaran 1.4.2, berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Objektif, pada akhir pengajaran murid dapat berbual tentang sesuatu perkara mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dengan menggunakan 3 kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. 2. Menulis untuk menyampaikan satu maklumat mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dalam bentuk karangan berformat wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Kriteria kejayaan, murid berjaya berbual tentang sesuatu perkara mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dengan menggunakan 3 kata gelaran yang sesuai secara bertata susila dan berjaya menulis untuk menyampaikan satu maklumat mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dalam bentuk karangan berformat wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Okey anak-anak, jom kita tengok contoh-contoh mercu tanda yang terdapat di Malaysia. Okey anak-anak, kita tengok contoh-contoh saja ya anak-anak. Okey, ada 3 gambar. Okey, gambar pertama apa ni? Pernah sampai tak? Pernah kan? Apa dia ni? Menara berkembar Petronas, okey, KLCC kan. Kamu pernah sampai sini tak? Pernah kan? Okey, terletak di mana ni? Pandai, di Kuala Lumpur. Okey, yang kedua. Gambar apa ni? Kota Formosa. Yang terletak di mana? Di Melaka. Ini adalah sejarah kan. Okey, kota Formosa ni sejarah ya. Sejarah yang ditinggalkan oleh Portugis lah. Tapi masih lagi bangunan dia masih lagi kukuh dekat Melaka. Kan. Okey, yang gambar yang ketiga ni gambar apa ni? Menara Condong. Yang terletak di mana ni? Di Perak. Okey, kamu pernah pergi tak? Pernah kan? Okey, ini adalah contoh-contoh lah mercu tanda yang terdapat di Malaysia dan mungkin kamu pernah pergi pun tempat-tempat ni kan? Pernah bercuti pun di tempat-tempat yang cikgu tunjukkan ni. Okey anak-anak, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita tengok dulu dan kita fahami dulu penggunaan gelaran ataupun panggilan mengikut konteks yang sesuai. Okey anak-anak, dekat sini dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Okey, kita ada 6. Okey, ini adalah penggunaan gelaran ataupun panggilan mengikut konteks lah yang sesuai. Mari kita tengok dulu yang pertama iaitu keturunan. Ini keturunan ya anak-anak. Okey, kita tengok. Megat, Raja atau Tunku, Syed, Wan, Nik dan Awang. Kan? Ini adalah nama-nama keturunan lah ya anak-anak. Okey. Apabila menjadi kata nama khas, Megat Hashim bin Megat Iskandar Nik Haris bin Nik Luqman. Ini contohlah. Anak-anak apabila menjadi kata nama khas, okey, Megat, Raja, Tunku, Syed ni apa semua akan hadir dengan huruf besar lah di depan. Okey, contoh macam Megat Hashim bin Megat Iskandar. Kan? Nampak tak? Megat M huruf besar, H huruf besar kan? Bila jadi kata nama khas, makanya ia akan hadir dengan huruf besar lah. Okey, kita tengok yang kedua iaitu anugerah. Okey, gelaran untuk yang mendapat anugerah lah. Seperti Tan Sri, Datuk Seri,
Datuk. Datuk. Datin. Tun. Yang Mulia Profesor. Profesor Madya, Profesor Emeritus. Okey. Anak-anak sama juga apabila menjadi kata nama khas, maka akan Tan Sri Dr. Hisham. Contohlah Profesor Dr. Muhammad Affan bin Ahmad. Okey, ini nama gelaran mereka lah. Nama gelaran ini akan hadir di hadapan lah. Okey, akan hadir di hadapan. Okey, nama dia okey, mungkin nama dia masa kecil Hisham, tetapi apabila dapat anugerah atas dia punya pelibatan dia ataupun sumbangan dia dalam negara kan. Jadi dapat anugerah lah daripada Agong kan. Maka akan letaklah dekat depan tu nama dia Tan Sri Doktor. Ni adalah gelaran. Okey anak-anak, jelas ya? Okey. Ini adalah iktisas. Okey, iktisas. Iktisas ni maksud dia kepakaran dia lah. Okey, contoh seperti iktisas dan seperti cikgu, doktor, chef. Ini iktisas ni adalah kepakaran. Okey, sebagai contoh, apabila menjadi kata nama khas seperti Cikgu Nur Aina binti Zulkifli. Macam tu juga masa cikgu cakap, masa kecil mak dia bagi nama Nur Aina. Tetapi bila dia masuk perguruan, dia masuk dalam bidang perguruan, dia dapat iktisas, maka jadilah cikgu. Bila kat depan jadi ada cikgu, sini wajib hadir dengan huruf besar ya anak-anak. Okey, seterusnya kita tengok D iaitu keagamaan. Tuan Haji, Puan Haja, Ustaz, Ustazah. Okey, apabila menjadi kata nama khas, maka kita akan letaklah Tuan Haji Sulaiman. Tuan Haji ni, waktu mana? Okey, haji ni kita akan letak sekiranya dia dah pergilah menunaikan haji. Okey, kalau lelaki kita akan sebut tuan lah. Kalau perempuan kita akan sebut puan lah. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, seterusnya. Ahli keluarga. Ahli keluarga ni cikgu rasa kamu tahu kan? Macam Alung, Anga, Acik, Uda, Anda, Busu. Apa lagi? Yang kamu rajin panggil lah dekat ahli keluarga kamu kan? Okey. Seterusnya, masyarakat biasa iaitu gelaran yang kita boleh panggil dekat masyarakat kita lah. Rakyat-rakyat biasa tu kita boleh panggil tuan, kita boleh panggil encik, puan, cik, pakcik, makcik, saudara, saudari. Okey kan anak-anak. Okey, apabila menjadi kata nama khas, makanya akan jadi Puan Aminah. Contohlah Puan Aminah. Okey anak-anak, jadi jelas ya. Ini adalah kata gelaran ataupun kata panggilan ya anak-anak. Okey anak-anak, sekarang kita rujuk buku teks muka surat 115. Okey, tajuk peliharalah warisan kita. Okey, mari kita tengok dulu. Okey, ada gambar 3 gambar iaitu Istana Kenangan Bukit Candan. Maafkan cikgu ya. Menara Condong Teluk Intan, Museum Sarawak. Okey anak-anak, mari kita baca dulu. Satu forum bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan telah diadakan. Panel forum tersebut terdiri daripada Tan Sri Hashim bin Ali, Datuk Mohan dan Datin Alia binti Ahmad. Forum itu dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Okey, ada satu forum ya anak-anak. Forum itu bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan yang telah diadakan yang dikendalikan oleh Profesor Azmi, yang dipengerusikanlah oleh Profesor Azmi ya anak-anak. Okey, mari kita tengok Profesor Azmi.
Mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh jelaskan? Tan Sri Hashim. Bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Profesor Azmi. Datuk Mohan. Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Profesor Azmi. Datin Alia. Bangunan warisan seperti... Setelah forum itu selesai, Profesor Azmi berbual-bual dengan panel forum tersebut. Profesor Azmi, Datin Alia. Sama-sama, Profesor Azmi, saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Profesor Azmi, Tan Sri Hashim. Terima kasih, Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Okey anak-anak, kamu perasan tak dekat sini, dekat dialog ni tadi, ada mulut, ada tempat kosong yang diletak mulut. Okey anak-anak, ini kita nak kena carilah, kita nak kena cari jawapan lah. Ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya anak-anak. Okey. Jadi dekat tepi ni, cikgu dah bantu kamu dah. Cuma kita nak masukkan sahaja ya anak-anak. Cikgu dah bantu kamu dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah cikgu dah bantu kamu dah untuk memasukkan jawapan di tempat yang kosong lah. Okey, sebagai contoh ya anak-anak. Okey, kita tengok. Profesor Azmi. Mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh. Boleh tempat kosong kan anak-anak? Mana jawapan dia ni? Mana jawapan dia? Boleh Tan Sri Hashim jelaskan? Boleh Tan Sri Hashim jelaskan? Okey. Jadi ini letak dekat mana? Ini letak dekat nombor 1 lah. Kan? Okey. Seterusnya anak-anak. Okey, kita tengok Profesor Azmi. Okey, Profesor Azmi nak jawab apa ni? Tengok Tan Sri Hashim tanya apa. Okey, Tan Sri Hashim cakap apa? Bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Profesor Azmi kata apa ni? Dia tanya apa? Mana jawapan dia anak-anak? Tepi ni. Bagaimana pula pandangan Datuk Mohan? Profesor Azmi akan tanya, bagaimana pula pandangan Datuk Mohan? Maka Datuk Mohan pun jawablah, pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Jadi Profesor Azmi kata apa pula ni? Profesor Azmi akan jawab apa? Okey, dia akan tanya lagi. Datin Alia, apakah pendapat Datin? Datin Alia, apakah pendapat Datin? Okey kan? Datin Alia, apakah pendapat Datin? Maka Datin Alia pun jawablah. Bangunan warisan seperti Istana Kenangan, Bukit Candan, Menara Condong, Teluk Intan dan Muzium Sarawak memang perlu kita pelihara. Bangunan-bangunan ini bukan sahaja mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi, tetapi juga mempunyai nilai sejarah yang amat penting kepada kita. Siapa jawab ni? Ni yang jawab kat sini. Datin Alia. Okey, seterusnya. Setelah forum itu selesai, Profesor Azmi berbual-bual dengan panel forum tersebut. Profesor Azmi kata apa? Profesor Azmi kata apa? Ni dekat sini.
Terima kasih Datin Alia kerana sudi menjayakan forum ini. Okey. Datin Alia pun jawab, sama-sama Profesor Azmi, saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Profesor Azmi jawab apa pula? Dia kata Profesor Azmi kata apa pula? Ni. Profesor Azmi kata yang ni. Tan Sri Hashim, pandangan Tan Sri berikan tadi benar sekali. Anak-anak, ini jawapan ni masukkan saja. Ada berapa? Ni 1, ni jawapan dia. Ni 2, ni jawapan dia nombor 2. Ni 3, jawapan dia dekat nombor 3. Ni 4, jawapan nombor 4. Ni 5, jawapan yang dekat nombor 5. Dan 6 adalah jawapan nombor 6. Ya, anak-anak. Okey anak-anak, sekarang tugasan kamu adalah tuliskan sebuah penulisan berformat wawancara yang bertajuk kepentingan memelihara bangunan warisan. Okey anak-anak, ini sama saja dalam buku teks kamu muka surat 115. Okey, cikgu, jawapan ni macam mana? Kamu boleh rujuk slide yang tadi tu. Okey, tengok slide tadi yang ada 6 tempat kosong dan 6 jawapan tadi tu. Jadi kamu masukkanlah dekat sini, lengkapkan. Anak-anak, kamu buat karangan ni, kepentingan memelihara bangunan warisan ni di dalam buku karangan. Di dalam buku karangan ya anak-anak. Jawapan kamu ni cikgu nak kamu gariskan. Kamu gariskan jawapan kamu. Ya anak-anak. Okey anak-anak, jadi hari ini kamu belajar mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan lah. Seperti yang kita tengok tadi, Istana Kenangan Bukit Candan, Menara Condong Teluk Intan, Muzium Sarawak kan, ataupun yang cikgu letak tadi dalam slide, Formosa kan. Okey, itu adalah bangunan-bangunan yang perlu kita pelihara. Maksud dia kita kena jaga bangunan-bangunan tersebut agar generasi yang akan datang dapat lihat sendiri dan dapat pegang. Kan? Jadi kita tak mau dimusnahkan. Siapa yang nak jaga bangunan-bangunan ni? Bangunan-bangunan ni yang perlu jaga adalah kita sendirilah untuk generasi yang akan datang lah. Okey anak-anak, jadi hari ini latihan kamu adalah buat karangan bentuk format wawancara lah. Salin balik dialog tu yang di dalam buku teks muka surat 115 tu. Dan lengkapkan jawapan lah. Lengkapkan jawapan tu kamu boleh rujuk slide tadilah. Ulang tayang balik. Okey, karangan tersebut kamu perlu tulis di dalam buku penulisan. Okey anak-anak, bila dah siap, tangkap layar latihan kamu dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Jadi cikgu rasa sampai di situ sahaja dulu untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.